Bismillahirrahmanirrahim. Innamal nasr فإذا فرغت فانصب ربي اشرح لي صدري 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 ويسر لي أمري. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصر وله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Yang saya hormati Pak Imam, tuan-tuan kuasa, tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat, tetamu-tetamu Allah yang terpilih, mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita tiasa berada dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan kita tiasa terpilih mendapat hidayah daripada Allah SWT. Alhamdulillah, insyaAllah malam ini kita akan sambung pengajian kitab kita. Kita guna pakai kitab Risalah Tauhid, muka surat 8. Pengertian akal. Tuan-tuan yang saya kasihan, yang kita datang belajar ini, kita nak cari ilmu. Ilmu yang kita cari ini, kita nak memahamkan apa itu ilmu. Dengan ilmu inilah akal akan berfikir berpandu pada ilmu. Kalau akal sahaja tanpa ilmu, akhirnya akal tadi dia nak berfikir, nak berpandu pada apa? Maka sebab tu kita belajar hukum tauhid bab akal. Kadang kalau orang kata akal tak kat mana? Kita guna bahasa kan, gaduh. Akal tak perlu tu kan? Ada orang kata, ada nak guna lagi tu. Bermaknanya bila akal dia tak perlu tu, maknanya tak guna akal. Agama ni mahwaddin. Apa itu din? Yang disebut agama, apa dia agama? Manusia diperlukan pada agama. Agama ni benda yang hidup. Tahu? Agama benda yang hidup. Kalau pokok kita tanam, kalau kita duk tanam jagung, banyak falsafah tanaman tu boleh kita belajar. Kita akan cari benih yang baik. Kita pastikan siraman yang cukup. Musim kemarau ni pagi petang kena disiram. Kalau buat seminggu sekali saja siram kan, mati pokok. Baja kena pastikan ikut pusingan.
Rawatan ulat kena buat semburan. Oh begitu. Kalau tidak, pokok tanam tadi tak berhasil. Boleh faham ya? Agama ni benda yang hidup, benda yang kena dibangun, benda yang kena dibuat. Kalau ilmu tak di agama ni tak diberi siram, macam mana dia nak keluar hasil? Langkah dia akan longlai. Takbir itu berat sebab kita siraman tak cukup. Maka sebab itu As-Sayyid Hasan Al-Banna, ikhwan muslimin, pernah berkata, "Khum daulatan islamiyatan fi khulubikum, satakum daulatan islamiyatan fi biladikum." Kata Sayyid Hasan Al-Banna, khum daulatan, tegaklah Islam itu, dirikanlah Islam itu, bangunlah Islam itu, khum daulatan islamiyatan fi khulubikum, dalam hati kamu. Nak bangun agama kena bangun al-khulub, hati. Hati perlu dibangun. Karena hati inilah pusat, makna dia wadah yang akan diteliti, akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Hasan Al-Banna juga berkata, sesiapa yang tahu nilai sebenar masa itu. Kita ada suku masa, apa dia masa? Apa mana masa? Usia, apa mana usia? Berapa umur, berapa usia? Apa mana masa tu? Kita guna. Masa kita guna tak? Kita guna. Diperguna tak masa itu? Berkata ia, siapa yang tahu nilai sebenar masa akan tahu tentang hidup. Kalau siapa tahu apa makna masa itu, dia tahulah nilai hidup yang sebenarnya. Kerana masa itu adalah kehidupan. Masa itulah kehidupan. Kalau masa dah tak ada, mati. Makna hidup ialah pengisian, barulah hidup. Sebagai seorang Muslim, seorang mukmin, pengisian hidup itu, masa itulah maknanya pengisian. Pengisian itulah makna yang dikata bekalan. Apa kita nak isi? Kita mengurus takbir jasad ni cukup hebat. Nak datang petang mandi, mandi lagi, berbedak lagi, pakai wangi pagi mengurus, makan cukup, balik nak makan lagi. Cukup kita jaga urus. Bila kita urus takbir yang cantik, rawatan kita bagi baik. Rohani agak macam mana? Bagaimana pengurusan dia? Bagaimana kita mengurus dia? Bagaimana kita urus? Keperluan-keperluan tadi kita memenuhi ataupun tidak? Apa dia keperluan rohani? Kita memenuhi ataupun tidak keperluan rohani tadi? Apa yang dituntut kepada kita? Keperluan. Contohnya, tuan-tuan ni antara insan-insan yang Allah pilih, bukan kebetulan datang. Allah masih sayang lagi, dia beri hidayah. Allah masih sayang lagi pada kita. Nama istiqamah ni satu benda yang berat. Maka kata Al-Banna, khum daulatan islamiyatan fi khulubikum, tegaklah dirilah Islam tu fi khulub, dan diri kamu dulu. Bangun Islam dalam diri kamu dulu.
Satahum daulatan islamiyatan fi biladikum, pasti Islam itu barulah tertegaklah negara kamu. Akal ada, kalau cerdik tak boleh. Hari ini kita melahirkan akal yang cerdik, manusia yang cerdik. Siapa pun tak kira siapa lah, mak ayah mana pun, mak ayah saya semua tu bagi anak kita belajar. Ni nak Ismail sampai masuk degree, masa semua page. Yang benar nak apa tu? Nak kelulusan yang baik tu nak apa sebenarnya? Nak bagi anak kita sampai dapat degree itu nak apa yang sebenarnya? Nak bagi dia dapat kerja yang terbaik. Betul tak? Kalau kelulusan baik dapat kerja baik tak? Kerja baik. Bila anak tu tak nak cerdik sikit, kita tak pandang. Akhirnya duduklah kita. Masa waktu kita jatuh tumbang saja, hak kerja besar ke ya hak tak cerdik tu jaga kita. Urus mandi, makan, berak kita siapa urus? Kita al-hikmatu dhalimin. Hikmah Tuhan bagi dia sebab-sebab. Dan perkhidmatan kita. Maka sebab itu kita nak masuk malam ini, tengok kitab kita, pengertian akal. Sambungannya, saya nak baca balik kita terang lepas. Adalah akal itu satu sifat. Akal satu sifat yang dianugerah oleh Allah Ta'ala kepada kita. Ada makhluk Allah Ta'ala tak anugerah akal kepada dia, yakni haiwan. Otak ada tak? Otak ada tak? Lembu ada akal ke otak? Dia angkat tak? Otak ada tak? Tu kan bubuk, kalau korban bubuk, otak sana nak masak lemak jelek. Otak dia ada, akal dia tak ada. Kita ni akal ada, nafsu ada. Malaikat dia akal dan nafsu dia tak ada. Artinya akal satu sifat. Takkan akal saja, dia cerdik saja, dia tak iri. Adalah akal itu satu sifat yang jadikan Allah pada manusia, sehingga dengan akal tadi terbeza manusia daripada haiwan. Kena ingat ya. Sebab tu saya katakan dalam masyarakat manusia dia ada panggil binatang, dalam masyarakat binatang panggil manusia tak ada. Orang tak ada, orang kata mana dia ni perangai macam lembu betul. Perangai macam binatang betul lah. Pernah ada orang kata pada lembu, lembu ni perangai macam manusia betul lah. Tak guna muka perangai macam manusia betul lah. Tak ada. Bila nak akal tak letak pada tempatnya, maka jatuh. Kena ingat kedudukan kita sebagai manusia ni kada ada akal, ada hati. Allah Ta'ala kata status kemanusiaan ini dia boleh jatuh darjatnya yang Allah Ta'ala sebut dalam surah apa? Ulaika kal an'am. Al-A'raf ayat 9. Allah Ta'ala kata ulaika kal an'am. Kenapa Allah Ta'ala kata mereka ini seperti binatang ternakan, balhum adallu, bahkan lebih sesat lagi. Siapa? Ula'ikamul ghafilun, ini manusia yang rugi. Kita tak semayang, tak beriman pun kadang lebih senang. Lebih senang lagi. Sebenarnya Tuhan kata, aku akan bukakan, hang suka buat kejahatan, Tuhan bukakan seluruh-seluruhnya kepada syaitan yang buat. Nak buat jahat, buat, aku buka seluruhnya. Tapi ingat pada satu hari aku akan rentakkan kau, serentak, habis. Jangan tengok dia ni tak senang pun, senang pun, sehat je pun. Jangan lupa Allah memberi. Bukanlah surah Al-Kahfi. Tuhan kata akan merentakkan. Tuhan bagi.
Tiap-tiap orang ni saya sebut ni, ujian dia tak sama antara satu sama lain. Ujian kita dia tak sama. Kena ingat ya, ujian antara tiap orang ni dia tak sama. Tuhan uji dia tak sama. Susah antara tiap orang ni, susah orang ni dia tak sama, orang ni dia tak sama. Rezeki juga Allah Ta'ala bagi, antara dia tak sama. Rezeki jangan nak sama rezeki ni oleh tak sama. Rezeki dia tak sama, antara satu malam dia tak sama. Ada orang ni dia lebih bab ni, ada orang ni lebih kurang begini. Kadang kalau orang ni nampak rezeki kurang sikit, tapi dia bahagia hidup dia. Orang ni nampak senang lenang, tapi rumah dia ada hati dalam penghuni dia tak bahagia. Rezeki. Tuan-tuan tak nampak yang tuan datang ni rezeki ni minallah. Dia bilang bukan rezeki ni duit. Tuan sihat rezeki dah. Dapat berjemaah rezeki dah. Dapat datang sekarang ilmu rezeki dah. Rezeki. Kawan bagi salam kita jawab assalamualaikum, rezeki kita dah tu. Rezeki dah. Rezeki. Orang senyum kata rezeki dah. Tapi kita semua tak nampak Allah pilih kita duduk. Saya tu malam balik pada mengajar masjid. Sampai hari ni saya duduk cari. Balik singgah dalam satu kedai. Masuk je sampai ni dia. Saya order. Satu budak muda dia turun kereta. Saya tak kenal mak kenal. Assalamualaikum. Dia masuk ke kaunter tu, dia keluar. Dia pun tak ada apa. Jadi tuan kita kata, "Cik, orang tu datang bayar cik punya. Cik kenal kan?" "Siapa dia?" "Saya tak kenal." Dia order apa tidak apa, dia terus dia pergi. Saya tak kenal dia. Maknanya tak pernah jumpa dia. Tapi dia terketua kata senyum. Terus kata, saya tanya apa ni? Sebab rezeki ni maknanya Allah Ta'ala bagi dan macam-macam bentuk. Kita dikelilingi oleh sahabat-sahabat rezeki tak? Rezeki tak? Dapatkah sahabat ni Encik Razak yang baik? Rezeki. Tapi kita tak nampak semua tu rezeki. Kita datang sini makna jumpa sahabat-sahabat ni tenang. Rezeki tak? Rezeki. Kawan tanya khabar kita, apa khabar? Baik saya. Rezeki dah tu. Rezeki. Allah banyak sebab tu panca indera yang ada ni kita kena guna semaksimumnya untuk boleh mendatangkan amal kebajikan kepada kita. Lahan kaki kita, penglihatan kita, pendengaran kita, percakapan kita, apa yang boleh kumpul kita kena buat. Maka dengan dia akal boleh menerima ilmu pengetahuan nazariyah yang dikenakan berfikir. Dengan akal inilah alat untuk kita berfikir. Allah Ta'ala bagi masa ni, nampak waktu senang lebih sikit. Dia masa 25 jam ke sehari? 30 jam ke? Tak, 24 jam. Tuhan bagi akal sama tak? Sama. Kita boleh fikir tak? Boleh berfikir. Buat ni Pak Yuk, Ustaz buatlah, saya malas fikir ni. Mana dia boleh fikir tak? Dia boleh fikir, tapi kita tak boleh fikir. Tuhan bagi. Kita yang malas memikir. Sebenarnya Allah Ta'ala kata bagi akal semua sama. Bukan tak kurang. Masa dia bagi sama 24 jam sama. Jadi penggunaan masa itulah yang saya sebut awal tadi. Itulah hidup nama aja. Tu Allah, ya Allah, sakit lama ni, minta mati tak apalah. Susah mati. Nabi tak larang minta mati. Ingat mati tak apa, tapi minta mati. Bila kita minta mati, maknanya amal kita habis, terputus. Bila mati seorang Adam, amalan dia terputus. Nampak? Bila mati, amalan terputus, habis.
Stop. Masa hidup boleh nak beramal adalah masa hidup. Maka sebab itu umur-umur yang mengakhir begini kena banyak pengisian dengan rasa kasih sayang kita sama insan kita, kamu kita. Kasih kepada menjadi ilmu, kasih pada kena kasih. Kena ingat kepada Allah, banyak-banyak kena ingat. Dan boleh mentadbirkan segala-gala pekerjaan dengan fikiran yang halus-halus, yang tak nampak, yang sulit-sulit, yang latif, yang halus. Perlu kami mikir. Ada orang yang boleh fikir, kadang orang yang malah harum umi dia tak boleh. Macam tukang kayu, tukang ukir. Kalau macam kita Nabi, lingkup habis. Dia halus. Dia kena fikir. Macam orang accountant berkira tu, dia kena fikirlah. Akal. Tapi akal ni dia kena masuk ilmu. Kalau takat diri dia punya akal, dia tak boleh. Dia kena ada ilmu. Ni kita masuk ilmu ni. Dan daripadanya nya tu maknanya kembali dhamir kita. Dan daripada nya tu apa? Nya akal. Dan daripadanya akal lah tempat terbit terpancarnya akal tadi berbagai-bagai manfaat dan kebahagiaan bagi manusia dengan sebab akal tadi. Tuan-tuan, lupa apa ni Basit yang datang dari Malaysia tu. Orang Islam buat macam-macam lah. Orang dia buat kajian, kita tak boleh lah, lemak babi lah, macam-macam lah. Kita kaji bila? Kita kaji pun tidak orang tu buat kaji. Kita ni kadang abang ke depan lah, tak boleh, ni macam-macam lah. Kiranya akal itu bersendirian, maka tidak akan dapat akal yang sejahtera. Kalau akal dia tanpa ilmu, maka tak sejahtera. Nak semayang kena guna akal tak? Datang belajar kena guna akal tak? Kita datang belajar duduk, akal tak guna, dengar. Dia guna telinga je. Telinga akal dia tak guna, dia fikir lain. Macam semayang lah. Kita semayang tu akal tu fikir mana? Apa tugasnya? Hukum qalbi, rukun khawli, rukun fi'li. Apa peranan? Rukun fi'li, okey, perbuatan dan semayang. Rukun khawli, bacaan dalam semayang. Akal memperanan tak tu? Akal memperanan tak? Rukun qalbi, di mana letak rukun qalbi? Berfungsi tak waktu semayang? Waktu semayang rukun qalbi berfungsi atau tidak? Qalbi, hati berfungsi tapi tidak. Akal berfungsi dah waktu kita semayang. Nak masuk dia qasad, tarat, ta'yin tu semua dah semayang, dah takbir ihram tu nak masuk tu. Tu kita kena ilmu tu. Bukan angkat begitu saja. Akal fikiran kita mana? Maka sebab itu hadis yang kita baca satu mula, salah satu permulanya Allah angkatkan ilmu ialah Allah angkatkan kekhusyukan dalam sembahyang. Bila ilmu tak ada, okey, waktu sembahyang kita boleh berkira-kira tu, bila pi bulan ni sekian, air tak bayar, dah terlajar. Akal lah tu, akal lah. Siapa dah kira tu? Pi bulan air, pi bulan ni 200. Api sementara imam baca surah panjang. Akal tu. Khusyuk lah tu. Khusyuk dah sembahyang tu. Hati dia ingat sana, balik ni nak goreng ikan masin hujan-hujan ni. Ayam belum tutup, dia kepan tak tutup lagi. Hati gitu. Ingat tu hati.
Akal dengan hati ni dia sama tak peranan dia? Akal guna untuk apa? Akal untuk berfikir. Oh, kipas hari ni dia tu mana switch dia? Akal lah tu. Akal, oh switch dia ni. Itu akal. Hati ni apa dia? Saya dah sebut lah, banyak kali sebut. Masa takbir ihram itu diserta dengan niat. Niat itu di mana tak? Betulkah kita niat ataupun kita duk berfikir makna usalli? Adakah kita sedang menterjemahkan makna usalli? Akal kali break kita fikir, cuba tengok. Dia akan duduk sini. Cuba tengok, Allah saja aku sampai waktu maghrib 3 orang ini. Itu maknanya berfikir. Kita sedang menterjemahkan makna usalli. Maka sebab itu khusyuk tak datang. Sebab hati kita tak gunakan. Rukun qalbi tak berfungsi itu. Niat, apa makna niat? Saya ngajar, saya ada target. Tuan-tuan datang belajar mesti ada target. Saya tak boleh ikut cara ustaz dia, tak tahu cara saya. Target saya nak bagi tuan faham. Maka sebab tu tiap kali saya mengajar, saya tak terus masuk dalam bab dia lagi. Saya nak bagi yakinkan tuan-tuan hati tuan tujuan mengajar untuk apa. Tiap-tiap kali saya suruh dia nak motivasi, nak bagi yakin. Nak bagi tahu peranan tugas hati ni apa dia selama ni. Ingat dengan fikir dia lain tau. Niat apa mana niat? Dan niat apa saya esok ni? Apa mana niat? Tak apa, sama kita tak kisah. Kalau tak angkat, tak. Apa mana niat? Dia kata niat-niat je lah. Makna niat, arti niat, husdu syai'in mu'tarinan bifi'lih. Itu makna niat. Makna niat, husdu syai'in, khasat sesuatu, mu'tarinan bifi'lih, serta melakukan. Itu makna niat. Dalam nak niat ni maknanya mesti ada khasat, mesti ada ta'rad, mesti ada ta'yin. Niat aku nak semayang. Ta'rad, ta'yin. Ta'rad menentukan fardu ke sunat. Ta'yin menentukan. Maghrib kan beza zuhur dengan asar. Empat rakaat juga. Yang membeza zuhur dengan asar apa dia? Ta'rad ke ta'yin? Yang beza dia. Khosat, aku nak semayang. Itu khosat. Ta'radnya adalah fardu. Yang membezakan dia zuhur dengan asar, ta'yin. Aku semayang fardu asar. Aku semayang fardu zuhur. Zuhur, waktu itulah ta'yin. Menentukan. Siapa menentu? Niat tadi. Maka sebab tu dalam takbiratul ihram itu pastikan jangan kita duk terjemah makna soleh. Saja aku sembahyang fardu Aisyah baru. Itu kita duk terjemah. Artinya hati nak keluar ni tuan. Nak ikhlas ni hemah. Senang kan tuan? Ni nak pada Allah ni. Nampak tak peranan? Peranan hati nampak tak? Nak keluar. Khosat benda nak baik. Kita lagi belajar, bukan senang, lagi susah. Kita datang nak cari ilmu, bukan nak dengar ilmu. Bukan nak dengar ceramah, datang nak cari ilmu. Susahnya bila kita tak faham. Bila kita dah faham, dia tak susah. Maka sebab tu Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, barang sesiapa dia tahu hala tujunya,
pasti dia akan bersungguh-sungguh ke arah itu. Kalau kita jelas matlamat kita akan berusaha ke arah itu. Bila kita dapat mengkhusyukkan ibadah kita ni, kita rasa tak kita hadapan Allah? Rasa tak? Orang sembahyang kita rasa tak kita sedang hadapan Allah? Maka sebab itu saya sebut, manusia dia akan berubah dalam 3 keadaan. Dia akan berubah. Pertama sekali, bila dia berhadapan dengan penguasa, dia akan berubah. Tuanku jemput bagi pingat PMC, PJK. Gigit tak kepala tu? Ngadak tuanku ni. Dia bukan nak murka, dia panggil nak bagi pingat. Tapi kenapa kita fikir? Berubah dah keadaan kita tu. Berubah dah keadaan kita waktu itu. Tuan, tuanku pagi nak bagi anugerah. Yang kita ni nak depan Allah Ta'ala tadi, berhadapan Allah, bawa dengan dosa kita. Allah. Patut itu kita fikir. Depan Allah kita tahu tak dosa kita banyak? Tahu tak dosa kita banyak ni? Nak depan Allah SWT. Maka sebab itu dalam kitab Minhajul Aibidin, tegaskan, salah satu puncanya doa kita Tuhan tak makbul, kita tak bertaubat, tak pernah minta ampun dengan Allah SWT. Lepas dah nak doa, macam mana tak nak makbul? Salah satu penghalangnya kita tak bertaubat dari dosa-dosa kita. Kita rasakan kita tak berdosa. Kita rasa dosa itu bunuh orang, berzina, itu dosa. Lain tak? Banyak tuan-tuan. Maka sebab itulah turunnya hukum taklifi yang 5 tadi, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Kelima-lima hukum ini ialah untuk nak memagar kita supaya tak tergelincir. Yang kita pilih, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami yang lurus. Tu nak jaga tu. Lurus-lurusnya lah tuan. Gelincir aku bagi terus. Betul tak? Bagi kita betul. Alhamdulillahirabbil alamin, bermula puji bagi Allah. Puji bagi siapa? Puji sifat kita kan? Ni kita pejabat tak ni. Puji sifat siapa? Tidak tak? Puji sifat siapa? Puji ni. Berhak tak kita tengok puji? Tak berhak. Puji hadis bagi hadis, puji qadim bagi qadim, puji hadis bagi qadim, puji qadim bagi hadis. Semua bagi Allah. Puji hamba pada hamba, balik pada Allah. Alhamdulillah, nak berjaya nak alhamdulillah. Allah yang bagi dapat dia. Rezeki banyak bulan ni, alhamdulillah. Ada rezeki lebih sikit, alhamdulillah, balik Allah yang bagi. Puji hamba bagi hamba. Puji khadim bagi hadis bagi khadim, puji hamba dah. Alhamdulillah ya Allah, syukur nikmat kau bagi. Kita puji Tuhan bagi, balik pada Allah. Allah puji hamba yang soleh, beramal yang soleh. Allah puji, siapa bagi? Balik pada Allah. Layak ke kita? Tapi manusia walaupun dia terus puji, dia nak dipuji. Pujian itulah yang merosakkan kita. Mazhab tasawuf. Semua ilmu fiqh, ilmu tasawuf terbit daripada ilmu tauhid yang kita belajar ni. Ikhlas kerana Allah. Semua kerana Allah Khalik. Rabb siapa Rabb? Nanti minggu depan insya-Allah saya nak terangkan bab syahadah ni. Mana dia nafi, mana dia sebab kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nak saksi tidak ada Tuhan semua melainkan Allah. Aku nak tiada Tuhan, tak ada Tuhan-Tuhan. Kita berilah dengan siapa? Kalau kita bincang depan, nak berilah dengan siapa? Okey, sambung ni. Akal waras dan akal sihat melainkan berpandu kepada undang-undang syara. Undang syara undang siapa? Undang Allah Ta'ala.
Allah jadikan kita, disediakan dengan undang-undang ini untuk nak menyelamatkan kita ni, supaya akal dia sihat, dia terselamat. Nak selamat, akal waras dan akal sihat melainkan berpandu kepada undang-undang syarak. Undang-undang ni tak buat, Allah dah turun dah. Itu namanya hukum syarak. Hukum ni mana ketetapan yang Allah dah tentukan. Kalau sembahyang tadi 5 tu wajib, Tuhan dah tu, jangan pertikaikan lagi. Hukum qat'i yang putus. Bila Allah turun? Allah turun malam Rajab, ketika malam Isra wal Mi'raj. Demikian juga undang-undang syarak, undang-undang yang Allah tegur tadi tidak boleh berjalan mengikut yang dikehendaki, melainkan berhajat kepada akal. Undang-undang tak terselana kalau akal tak guna akal. Nah, ini kacau. Allah Ta'ala kata orang berzina ni hukum dia sebat 100 rotan. Itu ketetapan hukum Allah. Mencuri, potong tangan, hukum syarak lah tu. Hukum syarak. Kalau potong tangan Nabi apa? Orang berzina yang pernah rasa wati berkahwin, dia kena rejam. Hukum syarak tu. Hukum Allah kan? Kita mempertikaikan, kita was-was, batal syahadah kita. Na'udzubillah. Kontrak kita batal, iman kita batal, out. Kenapa? Kalau tak ngaji tak apa, tak belajar akidah tak apa. Ini hukum Allah. Kita siapa nak mempertikaikan hukum Allah? Walau kita tak dapat laksanakan begini, kaedah begini, itu akal lah tu. Macam mana kita nak laksanakan? Kalau laksana begini. Maknanya hukum Allah tetap Allah dah tentu, hukum dia mana dia akan dia terlepas. Sebab dah dilaksanakan, hukum Allah dah tentukan. Kalau di sini tak boleh sana. Bala yang Tuhan turun sekarang ni, tengok di Indonesia, tengok banyak. Ni jenis-jenis sajak ni baru ramai. Pakai tak apa, dia ingat makna dia murtad, makna dia tak keluar Islam, dia tak nak hukum. Kita kena tolak ansur. Nabi sebut Allah melaknatkan, kita nak tolak ansur. Kita berlaku upah. Dia kata dia boleh mengandung. Boleh mengandung itu kucing, apa-apa dia jantan. Orang perempuan ramai lagi, dia nak percaya jantan tu juga. Allah Ta'ala menyerupai man tasyabaha bi qaumihi fa huwa minhum. Barang siapa menyerupa pun tak boleh. Nak sana dia. Dia kata saya pergi sana pun peti tak sama pun. Saya minta maaf cakap, saya kata yang jahat sekali benda travel tu. Dan tahu dia betina apa jantan. Dia dah tu. Siapa lepas pergi? Bukan manusia ke tu? Imam. Dah tahu dia jantan, bagi masuk dalam bilik perempuan. Terima. Ni bala kita duk terima ni, saya nak sebut ni bala Tuhan duk terima ni. Kita duk nampak kopi. Tapi tak nampak tu maknanya ancaman Allah pada kita. Zaharal fasad bil barri wal bahri bima kasaba aydin nas. Zahir berlaku kerosakan dunia ni bima kasaba inas, sama ada di daratan wal bahri, bil barri wal bahri, daratan wal bahri bima kasaba aydin nas. Hasil tangan-tangan manusia. Manusia dah rosak. Hukum Allah. Kita sebut hukum syarak. Apa hukum syarak? Yang nak laksanakan ni akal nak ni pelaksanaan. Itu guna akal tadi. Maka sebab tu akal ni penting. Orang ni kalau dia gila, dia gugur hukum syarak tu. Dia bunuh orang tak? Oh, dia ada sijil.
Dia tak semayang tak apa, dia sejadah. Sebab syaratnya mesti sebenar akal. Orang gila tu dengar tak masa Covid? Orang gila ada kenal tak? Ada orang gila. Orang gila Covid. Orang gila dia kena ujar, pernah ada sakit perut, minum tidur lima. Sihat je betul tengok kilimo. Kena nak. Dia tidur nyenyak senyapnya, tak payah daluk pilu lah, tak semen kan. Nampak tak? Dia tak batuk. Maaf. Saya tempat rancangan saya kerja dulu nama Dahlan. Pukul 2 pagi puluh gila. Tapi kalau orang sakit gigi, orang pergi cari dia. Saya pernah pergi Dahlan, baik sikit. Siapa nama? Dia tanya saya, siapa nama? Bila dia kenal, siapa nama? Siapa nama? Bagi 5 hari kata. Baru saya berlepas. Tengok tengah jalan tahan. Dia cakap baby, hilang, orang gila. Mana sabah dia pun gila, tak apa. Tak apa, tak mau semayang, tak apa, kat semua boleh. Tapi jadi gila. Nak jadi gila. Baik, demikian juga undang-undang syarak tidak boleh berjalan mengikut yang dihendaki melainkan berhajat kepada akal. Ni sebelum kita nak belajar sifat 20, nak kenal Allah Ta'ala ni kena tahu akal sampai tahap mana dia fikir. Ada boleh fikir, ada boleh tak berfikir. Kita ada aku fikir, tapi haram hukumnya fikir nak kaji zat Allah Ta'ala, tak capai dah. Ada benda fikir, ada benda tak berfikir. Walhasil antara keduanya hukum akal, antara keduanya akal dan hukum syarak tadi, kedua itu berlaziman dan berhajat antara satu dengan lain. Akal berhajat kepada syarak, akal kita berhajat kepada hukum syarak nak laksana tadi, dan syarak berhajat kepada akal, barulah terlaksana. Dan ada pun bahagian hukum akal. Tadi itu pengertian akal. Bahagian hukum, bahagian bab dia. Bahagian hukum akal adalah hukum akal itu terbagi kepada 3. Oh, malah ni dapat ni cukup. Akal terbagi kepada 3. Hukum akal terbagi kepada 3. Ingat betul. Dia yang kita belajar ni bukan habis takat ni. Ni nak jadi pegangan kita tahu ni. Kena faham ya? Yang kita dah belajar ni nak jadi pegangan. Tuan kena yakin pegang. Pegang ni lah nama akidah. Ni nama akidah. Nak faham agama kena faham akidah. Kalau akidah tak faham, dia tak boleh faham. Nak kena faham hukum syarak, undang Allah Ta'ala. Nak faham akal ni, anugerah Allah Ta'ala. Dengan akal nak laksana, kena yakin. Kerana adalah akal itu berkendak bekerja atas sekira hal pada mematutkan, menentukan sesuatu bagi dihukumkan pada ilmu tauhid. Tidak sunyi daripada 3 perkara, iaitu menghukumkan mesti ada. 1. Pertama, mesti menghukumkan mesti ada, ataupun menghukumkan mesti tiada. Mesti ada, mesti tiada. Alam ni ada pencipta ke? Ada. Wajib akal. Lampu ni terbuka dengan sendiri. Akal boleh terima tak? Hukum tak ada. Tak boleh terima. Lampu ni maknanya ada orang buka tadi. Terima tak tu? Ya, terima dah. Dia tak bukan lagi. Tu hukum akal tu. Tuan kenyang tadi dengan sebab makan. Kalau tuan tak makan, lapuk kenyang kan? Oh, saya kenyang lah, makan tak makan, saya kenyang betul ni, tapi tak makan. Hukum adatnya makan, ada kenyang. Ada lapar sebab tidak ada makan. Gitu. Itu hukum adatnya. Air hukumnya maknanya airnya biasa menghilangkan haus. Hukum adatnya maknanya api membakar hangus. Itu hukum adat. Kelaziman bakar hangus. Hukum adat
Pada adat api menghangus. Nabi Allah Ibrahim dibakar tapi tak hangus. Nampak? Burung titik datang. Pucung buntiak. Habis air. Lepas. Datang kita, kau nak padam api sedangkan Nabi Ibrahim tu. Bagaimana? Buntiak dia kata, Allah akan tanya apa sumbangan kau pada agama. Apa sumbangan kau nak menyelamat. Kita ni ada tanggungjawab semua ni. Wal takum minkum ummatun yad'una al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nak ada dengan kamu ni dalam qaryah semata ni kena ada satu hubungan yad'u yang kita ajak buat baik. Wa yanhauna munkar, dan di samping ajak baik cegah kemungkaran. Kalau tidak tanggung. Kena ada sekelompok manusia yang mengajar. Allah akan pilih satu-satu. Kita buat ni bukan saja buat tahu. Kita dah mengatur, urutkan ni perintah Allah. Saya ulang balik, ini perintah Allah. Kita datang belajar ni perintah Allah. Mengatur ini perintah Allah. Mengurus perintah Allah. Yad'u, yang kita mengajak khair, kebaikan. Yanhauna munkar, dan tegah kemungkaran. Bukan kita baca kena faham. Dan tidak sunyi pada tiga perkara itu menghukumkan mesti ada atau menghukumkan mesti tiada. Maknanya kita bila mengaji bab ilmu tauhid ni kena tumpu akal sepenuhnya. Sebab perlu perlu fikir. Ni belajar ilmu tauhid dan baku ni dia perlu fikir. Bakar api hangus, air hujan basah, makan. Atau menghukumkan boleh menerima ada ataupun tidak. Sebab itu satu masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dia lalu satu perkuburan. Orang kata dia ni gila, satu lelaki tahan dia. Ya Amir Mu'minin Harun Ar-Rasyid, ya, aku dengan kau membinakan istana yang besar, tapi kau lupa tempat kau di sini. Dia dekat sang kubur. Kau bersedia dah buat persiapan untuk di sini. Harun Ar-Rasyid pun turun pada kuda dia, turun. Aku dengar kau sedang membina istana yang besar. Apa kau rasa aku boleh bawa turun di sini? Kalau rasa pangkat kau besar, pangkat kau tu boleh menahan engkau. Harun Ar-Rasyid pun insaf. Mulai dia ingat orang ni orang gila. Kau ingat pangkat kau besar tu kau boleh bawa balik ke? Istana kau besar tu boleh bawa balik sini. Tempat kau di sini juga. Pendekkan cerita, Harun Ar-Rasyid kata, wahai muda, kau mintalah apa yang kau nak pada aku bagi. Kata lagi ni kepada Harun Ar-Rasyid, Khalifah, yang pertama aku minta umur aku panjang. Aku tak mampu. Yang kedua aku minta malaikat maut jangan ambil nyawa aku. Dia suruh minta, Ar-Rasyid suruh minta. Khalifah Ar-Rasyid suruh minta. Aku minta panjang umurku. Aku tak bagi. Aku minta kedua supaya malaikat maut jangan ambil nyawa aku. Aku tak nak. Yang ketiga, aku minta supaya aku dapat masuk syurga. Boleh tu dah. Akhirnya Ar-Rasyid menangis. Dia orang nak sangka dua ni gila. Nampak? Boleh panjang. Siapa boleh pergi panjang umur? Kita duit kita di bank, kita ada simpan 5,000, pergi ambil bayar kereta, pergi ambil LPB, dia berkurang tak? Kita tahu duit kita dia berkurang. Sedar tak duit kita kurang? Tengok tadi tinggal 1,500 lagi.
Beras tak beli lagi. Bahan dapur tak beli lagi. Resah tak? Ni kerja tak boleh ni. Resah tak je resah? Kita fikir dah umur kita tak tahu. Tahu umur kita? Berapa baki umur dia? Tahu tak masing-masing? Kau tahu? Berapa baki? Berapa baki? Duit tahu baki, umur tahu baki. Tak ada berbaki. Kalau tahu tak tahu berbaki, kenapa kita boleh selesa sangat? Boleh duduk nadun selesa, relax. Tahu baki. Saya nak ngajak berfikir. Sebab tu saya cakap ni, nawai tu saya nak bagi sahabat sepaham. Baik. Dah ke 9 dah. InsyaAllah bersama datang. Yang pertama disebut wajib akli. Kita baca wajib akli, mustahil akli, harus akli, wajib. Banyak lah ni. Arti banyak tak lagi yang perlu kita belajar? Banyak tak lagi? Banyak lagi. Sedangkan kita duduk di penghujung, banyak lagi. Tapi makna insya-Allah kita berusaha nak dapat, kita berusaha datang nak melepaskan apa yang kita tak tahu. Yang baik ni semua datang Allah Ta'ala, tak baik insya-Allah kita kesama datang. Yang penting kita minta Allah Ta'ala terus bagi hidayah kepada kita kena istiqamah. Saya sebut semalam, kita kena pedulikan diri kita. Jangan peduli orang, pedulikan diri kita. Tulis kau pasti aku tak sembahyang lagi. Pasti amalannya pedulikan kita. Malam ni aku tak baca Quran lagi. Kena peduli. Surah tu aku peduli. Al-Mulk aku tak baca lagi. Al-Waqiah aku tak baca lagi. Bangun balik baca. Kena bersusah payah macam tu. Dan nak tidur ni, Al-Mulk tak baca lagi lah. Agak ada kekuatan nak bangun. Kata nak bangun balik, nak pergi baca balik ni. Kalau kita tertinggal, esok pagi ni, walaupun baca, dalam 3 pagi baca, menyesal sebenarnya. Macam mana? Nampak? Kenapa kelalai ni? Apa sebab aku tertinggal? Mesti ada cek. Mana kelalaian kita? Balik-balik duduk madap TV dulu. Lama tak baca lagi. Kena cerita apa ni, siaran apa tu. Kerja bunuh orang tiap malam. Ada satu siaran kerja tembak je. Kita pun Al-Mulk tak baca. Saya pesan Al-Mulk, Al-Waqiah jangan tinggal. Malam Jumaat saya pesan sangat Al-Kahfi jangan tinggal. Boleh buat tak? 110 ayat Al-Kahfi kat Zah jangan tinggal. Untuk apa ni? Untuk apa tu? Kita baca untuk siapa ni? In ahsantum ahsantum di anfusikum. Kita semua balik kat kita. Umur nikah dia ada satu peningkatan. Kalau umur mendata kena buat. Di surah saya mengatakan dia lepas Isya Al-Mulk, Al-Kahfi 10 ayat. Tu surah saja. Lepas saja belum sunat baca. Kena buat. Tak apa pergi tadi kita buat tasbih, kena buatlah. Apa yang penting isi pengisian. Yang penting apa yang kita nak isi. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam fil awwal wal akhir tabaraka. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudan surahum nazim yarman. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutakabbalan. Allahumma inni as'aluka imanan taduna 'amalan bisan bi anni qadir. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina bi basarina, Allahumma inna nus'aluka min kulli azab ila anta. Allahumma barik lana fi rajab wa sama wa ballighna ramadan walhamdulillahi rabbil alamin.